Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 16 Oktober 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Projek sambungan jajaran jalan raya di kawasan luar bandar akan terus dirancang dan dilaksana bagi memastikan prasarana yang mampan. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh, ia merupakan satu daripada prasyarat membangunkan kawasan serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat di samping memberi manfaat kepada generasi akan datang. Jelasnya usaha ini penting bagi memastikan Sarawak dapat mencapai sasaran sebagai negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Oleh kerana itu, kerajaan perlu mengambil tanah, baik yang hak maupun yang tertaruh pada tuntutan tanah NCR untuk melaksanakan projek pembangunan infrastruktur demi kepentingan awam. Ini akan memberi manfaat langsung kepada rakyat dengan penyediaan prasarana dan infrastruktur yang lebih baik. Beliau yang mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata demikian pada Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Pakan dan penyerahan cek pampasan di Dewan Masyarakat Pakan. Pada program tersebut, sejumlah 60 cek pampasan tanah dengan jumlah lebih 1.6 juta ringgit melibatkan 46 orang telah diserahkan bagi projek membina dan menyiapkan Jalan Ulu Paku Ulu Kota Ling dan naik taraf Jalan Ulu Paku Sarike. Suasana di tebingan Sungai Kuching akan dimeriahkan dengan dua acara perlumbaan perahu pada penghujung Oktober dan awal November ini. Dijangka akan menarik ramai rakyat Sarawak termasuk pengunjung dari dalam dan luar negara. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjuran regata Bot Naga Antarabangsa Sarawak pada 25 hingga 27 Oktober ini dengan penyertaan sebanyak 60 pasukan daripada 21 buah negara. Manakala penganjuran regata Sarawak 2024 pada 1 hingga 3 November. Regata Sarawak tahun ini sambutannya begitu meriah sekali. Saya tahu penganjur terpaksa limit jumlah mereka yang terlibat bersama kerana terlalu ramai yang mahu terlibat dalam perlombaan. Selain itu, pelbagai acara sampingan akan diadakan di sekitar tebingan Sungai Kuching sepanjang festival regata itu, termasuk Festival Gendang Sarawak 2024, Festival Dapur Sarawak dan juga jualan kraft tangan dan tekstil. Beliau berkata demikian selepas mengetuai rombongan jawatan kuasa regata Sarawak dalam satu kunjungan hormat ke atas yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak. Kunjungan hormat tersebut bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sarawak serta isteri bagi menghadiri perasmian regata Bot Naga Antarabangsa Sarawak 2024, Regata Sarawak 2024 dan Festival Gendang Sarawak 2024. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM4 juta untuk program latihan ICT dan pembangunan modal insan luar bandar. Justru itu telah dianjurkan siri kedua program Sustainable Modern Agriculture to Rural Technopreneurship selama 3 minggu di Bintulu. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, program ini bertujuan memperkenalkan inovasi dan teknologi moden dalam pertanian dengan pelbagai modul disediakan termasuk kursus hidroponik, fertigasi, aquaponik, kursus drone serta Internet of Things IoT dalam pertanian moden dan pertanian semula jadi. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya dibacakan oleh Adun Jepak Iskandar Turki pada Majlis Penangguhan Program Berkenaan. Bagi peserta program, ianya sangat membantu dalam menambah pengetahuan serta kecekapan dalam teknik pertanian moden. Program ini banyak membantu saya dari segi perkembangan pertanian dalam dunia moden. Lepas tu, saya juga dapat belajar bagaimana teknik dalam pertanian seperti penggunaan drone, penggunaan dunia generate iaitu digital. Bagi saya adalah seorang pesara. Khusus ini juga not only to give the chance to the young one, but also encourage all the assisting one like myself. I've been doing
what do you call it, small business on fishing, kolam ikan and so on. And then with this program, with all the modern technology yang dia bagi itu, for example the hydroponic and using also the fertigasi and using drone to modernize the agriculture method of to help the economy. Program ini dilihat sebagai satu usaha murni memperkasakan sektor pertanian Sarawak dengan teknologi moden yang lebih efisien dan mampan. Graduan Universiti Teknologi Mara UiTM mencapai hampir 90% berdasarkan indeks kebolehpasaran mencerminkan bahawa bidang-bidang pengajian ini masih kekal relevan di pasaran pekerjaan dalam negara. Pro-Chancellor UiTM Cawangan Sarawak Dato' Abdul Wahab Aziz memberitahu ia juga membuktikan graduan UiTM masih dipercayai sebagai penyumbang, pembina dan pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi sejagat. Beliau berucap pada istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-99 di Dewan Jubli UiTM Cawangan Sarawak di Kota Samarahan. Dalam konteks ini, katanya UiTM memberikan sepenuh tumpuan kepada pencapaian akademik, kemahiran profesional serta pemikiran kreatif seiring dengan perkembangan dunia. Istiadat Convocation UiTM kali ini berlangsung selama 3 hari bermula semalam hingga Khamis ini dengan 6 sidang melibatkan kira-kira 1,705 graduan secara keseluruhan. Ia menyaksikan seramai 530 orang graduan dikurniakan ijazah sarjana muda, manakala 730 graduan dikurniakan diploma. Pembayaran secara tunai Sumbangan Tunai Rahmah STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA tahun 2024 bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank di pedalaman Sarawak akan bermula 19 Oktober ini. Perbendaharaan Malaysia Sarawak dalam satu kenyataan berkata pembukaan kaunter akan melibatkan 3 zon bermula di zon selatan di 5 lokasi. Pada 19 dan 20 Oktober, kaunter akan dibuka di Dewan Masyarakat Sri Krian dan Dewan Mesra Simunjan. Di Pejabat Daerah Lingga dan Dewan Persatuan Nelayan Kawasan Sibuyau, kaunter akan dibuka pada 23 November dan di Dewan Masyarakat Terbeduk pada 23 dan 24 November. Manakala bagi zon tengah, program penunaian akan dibuat di Stadium Perpaduan Dalat dan Dewan Masyarakat Daro pada 9 November serta di Dewan Masyarakat Julau dan Laman Pakan iaitu berdekatan Dewan Masyarakat Pakan pada 16 November. Bagi zon utara, kaunter akan dibuka di Dewan SMK Bakong, Miri pada 26 Oktober selain Dewan Masyarakat Berkenuk dan Dewan SJKC KT Long Lama pada 26 hingga 27 Oktober. Lokasi lain ialah Dewan Lamin Adat Bangen, Kimet Umar Bahar, Apakoyan, Sungai Asap dan Dewan SK Tatau pada 2 dan 3 November serta Balai Raya Sebauh pada 9 November. Penerima atau waris berdaftar diwajibkan hadir pada tarikh yang telah ditetapkan seperti tertera pada surat jemputan. Walau bagaimanapun, penunaian masih boleh dibuat di semua cawangan Bank Simpanan Nasional berhampiran sebelum 31 Disember 2024 sekiranya mereka tidak dapat hadir pada hari tersebut. Seorang warga emas maut dalam kejadian langgar lari di kilometer 100 Jalan Sibu Bintulu, Selangau pagi semalam. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal Alias dalam satu kenyataan berkata mayat seorang perempuan telah ditemui terbaring di bahu jalan. Dipercayai telah dilanggar lari oleh sebuah kenderaan yang tidak dikenal pasti. Dedahnya pegawai penyiasat telah dimaklumkan oleh anggota dari Balai Polis Selangau terdapat satu kemalangan jalan raya sekitar jam 6 pagi. Ujarnya siasatan di tempat kejadian mendapati kawasan kemalangan terjadi di Jalan Satu Hala 2 lorong menuju ke arah Bintulu. Mangsa yang dikenal pasti sebagai Malaya Anak Unyang mengalami kecederaan parah di bahagian badan dan kepala dan telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan klinik kesihatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.